kita sambung pelajaran kimia KSSM tingkatan 4 bab 3. Subtopik yang seterusnya mengenai formula kimia. Untuk belajar kimia, kita wajib fahami dan kuasai formula kimia kerana dia yang paling basic untuk berkomunikasi dalam kimia lah. So formula kimia ni basically dia perwakilan. Setiap unsur di dalam jadual bekalan unsur mesti ada simbol ataupun huruf yang unik untuk mewakili setiap unsur tersebut. So sebagai contoh, magnesium sejenis logam diwakili oleh M besar G kecil. Okey, maka kalau kita nampak saja M besar G kecil ataupun kita sebut Mg, maka kita tahu nama dia magnesium, bukan benda lain. Manakala kalau kita nampak saja perkataan magnesium, maka kita tahu dia punya formula kimia dia adalah M besar G kecil ataupun secara mudahnya kita sebut Mg. Okey, kenapa kena ada dua huruf? Satu M besar, satu G kecil. Tak boleh ke kita buat satu huruf saja? Okey, so basically kalau kita nak buat satu huruf saja, kita hanya ada huruf A sampai Z kan. So ni ada 26 huruf kan, 26 huruf terhad lah. Sebab dalam jadual bekalan unsur kita tu ada beratus unsur. So nak cover semua 26 tu tak cukup. So kita kena letak lagi satu huruf, doublekan huruf. So dia tak ada lah sampai 4 huruf, maksimum 3 huruf lah yang dia akan gabungkan. So yang pertama tu huruf M besar, dan yang kedua ataupun yang ketiga selalunya huruf kecil lah. Dia tak boleh jadi huruf besar juga. So kita boleh tahu bahawa kalau kita nampak saja huruf besar, maka yang tu mewakili satu unsur. Maka yang huruf kecil tu kita tak kira lah sebab dia sekali dengan huruf besar. So magnesium adalah M besar G kecil. Okey, contoh yang lain, oksigen. Oksigen diwakili dengan satu huruf sahaja, O. Okey, so yang ni memang tak ada dah nama-nama lain yang start dengan huruf O. Maka oksigen boleh ambil lah huruf O. Okey, so yang pertama yang itulah kita kenal pasti bahawa formula kimia tu macam mana cara nak tulis dia kan. So kena hafal lah yang basic. So, seperti logam magnesium ni, kuprum, oksigen, hidrogen, yang mana yang 20 unsur pertama di dalam jadual bekalan unsur tu kita dah tahu dah formula kimia dia apa. Okey, yang seterusnya saya nak highlight bahawa berdasarkan formula kimia ni kan, untuk setiap bahan kita dah boleh tahu dah jenis zarah dia apa. So kita review balik, jenis zarah ada 3: atom, molekul dan ion. Okey, so sebagai contoh, magnesium adalah logam. Logam wajib jadi atom lah. So magnesium adalah sejenis atom, wujud secara semula jadilah. Maksudnya kalau kita jumpa magnesium di mana-mana saja, mesti simbol dia yang pertama Mg, dan dia mesti atom, bukan molekul, bukan ion. Okey, oksigen pula dia hadir dalam bentuk molekul secara semula jadi. Maksudnya tak wujud atom oksigen secara single, secara tunggal tak wujud. Selalunya dia berpadu. Oksigen ni akan berpadu dengan oksigen yang lain membentuk O2. Okey, maksudnya dia adalah molekul sebab lebih daripada satu atom. Lebih daripada satu atom. Molekul bermaksud lebih daripada satu atom. Tak kisahlah atom tu sama ke ataupun atom berbeza, semuanya kita kenali sebagai molekul. Maka oksigen wujud secara semula jadi dalam bentuk molekul, formula dia O2. Okey, so kalau kita nampak saja O2, kita tahu dia bukan atom, dia adalah molekul. Okey, so itu adalah salah satu basic lah
daripada formula kimia ni kita dapat banyak maklumat. Yang pertama, dia tu apa, kan, dia tu nama dia apa. Yang kedua, dia tu jenis zarah dia apa. Dan yang ketiga, berapa bilangan atom bagi setiap molekul. Sebagai contoh, oksigen ni ada 2, maka atom dia ada 2 dalam satu molekul oksigen, kan. Satu molekul oksigen ada 2 atom oksigen. Bayangkan kalau kita nak tulis ini, so agak panjang kan dan mengambil masa. So instead kita tulis saja dalam bentuk ringkas ini. Itu adalah tujuan utama kenapa saintis membuat formula kimia, dan ada peraturan-peraturan yang kita kena follow lah. Bukan ikut suka saja kita boleh tulis formula kimia. Okey, so macam mana persoalan dia, kan, macam mana kita nak tahu bahawa oksigen ni O2 bukan O3 ke, O4 ke, O5 ke, kan. So kenapa? So O3 ni nama dia lain lah, nama dia ozon. Ozon, lapisan ozon tu diperbuat daripada O3. So yang tu tak apa. O4 dan O5 tak wujud lah. So O2 ni macam mana, kenapa dia 2 bukan 3, bukan ozon, bukan 4 dan 5. So yang tu kita kena tengok berdasarkan perkadaran ataupun dalam bahasa Inggeris dia proportion setiap atom, perkadaran setiap atom itu. So macam mana nak tengok perkadaran dia? Ada 2 cara. Yang pertama, bilangan charge. Bilangan charge yang ni khusus untuk ion lah, sebab ion dia bercharge positif dan bercharge negatif. So salah satulah. So kalau dia bercharge negatif, dia mesti berganding dengan yang bercharge negatif. So kalau dia ada sekarang ni 2 positif, maka partner dia mesti kena ada 2 negatif, ataupun supply 2 negatif. So dia balance lah, dia jadi neutral, kosong. Itu salah satu cara kita nak tahu dia punya perkadaran lah. Bilangan atom, bukan bilangan atom, bilangan ion yang kita boleh masukkan dalam formula berdasarkan bilangan charge. Yang kedua adalah berdasarkan bilangan elektron balance. Bilangan elektron balance untuk mencapai susunan duplet ataupun oktet yang stabil. Okey. So yang ni dia special, nanti kita akan belajar lebih mendalam mengenai benda ni dalam bab 5 lah, ikatan kimia. Okey, tapi buat masa sekarang ni apa yang saya boleh cerita, electrovalence sama ada 2 ataupun 8 lah, kan, duplet ataupun oktet. Kalau dia kurang daripada 2, contohnya 0 ataupun 1, so 1 nak jadi 2, dia kena cari lagi 1 lagi elektron lebih lah, supaya dia mencapai 2. Okey. Ataupun kalau dia 3 terlebih 1 daripada 2, maka dia kena derma elektron yang dia ada supaya jadi 2. Okey. So yang tu adalah salah satu contoh macam mana dia nak capai susunan duplet yang stabil. Kalau 8, 7 perlu cari lagi 1 supaya dapat 8. 6 perlu cari 2 supaya dapat 8. 5 perlu cari 3 untuk dapat 8. Okey, kalau lebih 9 dia kena buang 1. Kalau 10 dia kena buang 2. Kalau dia 11 kena buang 3. So semua bergantung kepada susunan duplet dan oktet. So kita tahu 9, 10, 11 ni bermaksud dia dot 8 dot 1 lah. So 8 campur 1, so contohnya 281 kan.
2 campur 8 campur 1, 2 campur 8 campur 1 ya. Lepas tu kita kena buang 1. Inilah buang 1 jadi 8. 2 campur 8 campur 2 untuk yang buang 2 ni lah, sebab jumlah semua yang belakang ni 10, maka dia kena buang 2 jadi 8. 2.8.3, so dia kena yang ni 11 kan, so kena buang 3 jadi 8. Itu yang khusus yang belakang ni lah. Yang depan ni adalah contohnya 2, 7, so dia kena tambah 1 jadi 2.8. 2.6 dia akan jadi 2.8 tambah 2 lah. 2.5 dia akan jadi 2.8. So benda ni nanti semua kita akan explain secara mendalam lagi dalam bab 5 lah. Buat masa ni saya tunjuk yang simple saja dulu. So berapa banyak tu kan, yang ni nak kena tambah 1, so dia kena cari partner atom lain yang boleh tambah 1 dekat dia. Maksudnya yang boleh buang 1 kan, yang boleh buang 1, so dia mesti berpartner macam tu lah. Yang 7 akan partner dengan 9, 6 dengan 10, 5 dengan 11, ataupun apa-apa kombinasi. Maksudnya yang negatif 2 ni boleh berkombinasi dengan 2 kali positif 1 kan, 2 kali positif 1, sebab positif 1 tambah positif 1 sama dengan positif 2, positif 2 tolak 2 sama dengan kosong. Macam tu lah, apa-apa saja kombinasi yang dibenarkan supaya dia neutral. Ni bukan neutral charge lah, neutral dari segi susunan yang stabil tu lah, 8 atau 2. Apa-apa saja yang dibenarkan selagi dia balance, selagi tu dia boleh kita consider sebagai proportion kita tu, perkadaran kita. Okey, itu saja, sekian, terima kasih.